كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد، فقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Artinya, arti firman Allah Ta'ala, bersabda olehmu hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi sekalian yang beriman, pejamkan oleh kamu akan mata kamu daripada barang yang tiada harus bagi kamu melihatnya barang. Nescaya memejam oleh mereka itu yang beriman akan segala mata mereka itu yang beriman. Alhamdulillah para hadirin semua, kita sambung lagi muzakarah kita Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Makki rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan bulan yang lalunya kita membahaskan tentang sababun nuzulul ayah, sebab turunnya ayat Allah Ta'ala firman qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. InsyaAllah pada malamnya kita masuk tafsiran dia yang dibawa oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Ini bukan arti, ini bukan semata-mata terjemah. Nah, kalau terjemah tu naqalal kalam minal lughatin ila lughatil ukhra, pindah satu bahasa ke bahasa yang lain, itu dia panggil terjemah, translate. Yang dibuat oleh Syekh Qadir Mandili di sini bukan semata-mata terjemahan, bahkan ditafsirkan. Dihuraikan makna dia. Tengok. Kata dianya, artinya arti firman Allah Ta'ala. Firman tersebut tu dalam suratul Nur ayat 30. Bersabda olehmu hai Rasulullah bagi sekalian yang beriman. Ini terjemah kepada qul.
Qultu dia panggil fi'il amar, suruh. Suruh kata olehmu. Hei Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang panggil khitab asalnya tuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dia ada dalam satu kaedah, al-ibratu la bi khususis sabab walakin bi umumil lafzi. Al-ibrah, pengajaran satu-satu ayat itu, al-ibratu la bi khususis sabab, tidaklah ketentuan dengan khusus sebab turun ayat, walakin bi umumil lafzi, akan tetapinya ibrah, pengajaran itu diambil daripada umum lafaz. Artinya bukan hanya Nabi saja disuruh kata, bahkan kita orang yang ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun disuruh kata. Qul, katakan olehmu hai Nabi Muhammad, dan katakanlah olehmu hai para pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata dengan mulut kau, atau ceramah kau, atau seminar kau, ikutlah. Yang penting sampai. Itu sebagaimana yang telah kita sebut dah, ayat Al-Quran ni memang memang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib sampai. Tak ada satu pun ayat Quran Nabi kita sembunyi, tak boleh. Karena kita belajar dalam ilmu akidah kan, Nabi para anbiya mursalin itu bersifat dengan tablighu ma umiru bi tablighihi, bersifat dengan tabligh. Apa arti tabligh? Menyampaikan. Itu menyampaikan apa? Ma umiru bi tablighihi, wahyu yang diperintah oleh Allah Ta'ala kepada mereka itu sekalian Rasul menyampaikan. Jadi perintah, kalau wahyu yang Allah Ta'ala perintah para anbiya mursalin termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan, maka tidak ada satu pun para nabi kita menyembunyi, kitman, tidak ada. Kalau wahyu yang diperintah Nabi kita tu diberi pilih, ya ada wahyunya ada 3 jenis. Ma umiru bi tablighihi, 1. Ma khuyyiru bi tablighihi, 2. Ma umiru bi kitmani, 3. 3 jenis wahyu lah. Pertamanya wahyu yang diperintah para nabi siapa? Itu tak ada satu pun para nabi sembunyi. Kalau para nabi sembunyi, maka khianat dia, tidak amanah. Sedangkan para anbiya itu amanah, tidak khianat. Ada wahyu yang para nabi itu diberi pilih untuk menyampaikan ataupun menyembunyi. Ada. Ma khuyyiru bi tablighihi, wahyu yang diberi pilih mereka itu rasul untuk menyampaikan atau menyembunyi. Maka ni para nabi, para rasul bebas nak sampai pada siapa, nak menyembunyikan pada siapa. Contoh seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan nama-nama munafikun di Madinatul Munawwarah. Hanya diberitahu kepada beberapa orang sahabat, antara lain ialah Sayyidina Huzaifah Ibnul Yamani, Sayyidina Umar yang begitu sekali rapat dengan Nabi pun Nabi tak rayak. Itu ni. Kalau rayak ke Sayyidina Umar, habis tak ada habis pala pokok munafik esok. Itu ni. Yang dibunuh habis. Tu bawa fitnah pula lepas tu. Pernah Sayyidina Umar minta, "Ya Rasulullah, bagi tahu kepada aku siapa munafik dalam Madinah. Aku nak pergi bunuh habis." Itu Sayyidina Umar. Sebab tu dia gelar Al-Faruq, orang yang membezakan di antara hak dengan yang batil. Kabut kepala duk main nusuk-nusuk ke dalam selimut ni, senang-senang ayat kan hamba, ya Rasulullah, hamba bunuh habis. Senang, bagi esok tak ada munafik dalam Madinah. Rasulullah kata, "Mahadza ya Umar?" Apa ni, hei Umar? Bunuh apa ni? Apa kamu tidak fikir nanti orang musyrikin kata, tengok, anna Muhammadan yaqtulu ashabahu. Tengok Muhammad, orang mengucap dengan syahadat dia bunuh orang. Jahat Muhammad ni. Tengok. Itu Rasulullah menjaga nama baik Islam. Itu Rasulullah.
Kalau tidak Rasulullah boleh hayak dah. Gini Omar, senang mu settle. Ni presiden dia, timbalan presiden yang bendahari SU dia. Nah, JK ahli jawatan kuasa JKK dia ana. Esok licing, tak ada habis yang bunuh kau Omar habis. Tapi dah. Rasulullah diberi pilih untuk menyampaikan kepada siapa yang dia nak, yang dia rasa sesuai, untuk menyampaikan. Itu satu jenis bagai wahyu. Ada wahyu yang Nabi tidak diperintah bahkan dilarang menyampaikan. Itu ma khuyiru bikit ma umiru bikitmani. Wahyu yang Nabi diperintah untuk menyembunyi. Ada? Gapo dia tak tahu. Nabi sendiri tak menyapa. Tak tahu. Itu ni. Itu. Jadi para nabi bersifat dengan tabligh tu tengok. Kalau wahyu yang diberi perintah wajib sampai wajib para rasul bersifat dengan tabligh. Tentu tidak kitman menyembunyi. Kalau wahyu tu diberi pilih, harus para nabi bersifat dengan tabligh dan harus bersifat dengan kitman. Kalau wahyu yang diperintah para nabi itu kitman, wajib para nabi bersifat dengan kitman dan mustahil para nabi bersifat dengan tabligh. Gitu. Maka ayat Quran ni memang wajib para nabi kena, bukan para nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib kena tabligh. Tak kata kul pun memang nabi kena raya. Nah, semua ayat memang kul kah? Kul alif lam mim kul zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin kul alladzina gitu kah? Dah. Bukan semua ayat Quran tu Allah Taala kata kul, kata Nabi Muhammad. Royak Nabi Muhammad. Ceramah, kempen. Ada. Ada beberapa ayat Allah Taala perintah lagi tekenai atas Nabi kul kata. Maka ini menunjuk kata ayat ni beza dengan ayat-ayat yang tidak datang dengan kul. Perintahnya lebih berat. Dan orang yang tidak peduli dengan perintah kul ni, kata Nabi Muhammad, royak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang ni benar-benar samsing dengan Tuhan, gitu. Dengan handalan dengan Tuhan, ada ni, dengan dabel dengan Tuhan. Kenapa? Karena ayat ni mari dengan kul, perintah lagi. Padahal kalau tak ayat kul pun memang Nabi kena wudhu min absarihim wa yahfazu furujahum. Apa ke dia? Boleh ya? Tapi dah. Allah Ta'ala kata besar Nabi Muhammad, kau orang mukmin tu. Dia ginilah. Nak kita nampak mudah faham. Orang ni kalau dia nak marah benar-benar ke orang tu, tengok mata hidung tak boleh. Dia besar kau orang lain. Dia besar kau Muhammad tu, beringat sikit. Tak sama dengan dia sendiri pergi jembar Muhammad. Muhammad, tak puas hati berapa? Itu. Kalau dia boleh jembar sendiri Muhammad tu, artinya dia masih lagi ada belah kasih. Walaupun nak marah ni, tapi boleh tengok air muka, boleh. Tapi kalau tak boleh tengok ni, dia besar kau orang lain. Besar kau Muhammad tu, yang cari pasal. Itu lain tu. Dia besar kau orang, pada hayat sendiri boleh jembar. Makna kalau Muhammad tu buat perangai lagi, mana something sungguh lah. Tu nak bagi kita dah faham. Itulah gitu. Bersabda oleh Muhai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi sekalian yang beriman. Kata mana ni maqalul qaul. Allah Taala suruh Nabi kita tu royak, Nabi kita tu sampaikan kepada kita kalau kita bahasa jenis orang mukmin. Pejamkan oleh kamu akan mata kamu daripada barang yang tiada harus, yakni haram. Bila sebut kata tiada harus, iaitu haram. Sebab tu kata ni bukan terjemahan semata-mata ni tafsir dah ni. Kalau kira dalam ayatnya, yaghuddu min absarihim, pejam mereka itu daripada penglihatan mereka itu, gitu ya. Tapi di sini Syekh Qadir Mandili telah tafsir dah. Pejam oleh kamu hai orang mukmin akan mata kamu daripada barang yang tiada harus bagimu melihat nyonya barang. Tuh. Kita duk syarah dari itu deh. Daripada itu tu, kalau kita pakai min litabai, maknanya bunyi ayat lagu ni. Pejam oleh kamu akan mata kamu daripada sebahagian penglihatan kamu kepada benda yang haram.
Itu kalau kita pakai makna min littabai. Artinya kalau benda yang halal boleh kita tengok bini kita ke. Nah, itu boleh, tak ada masalah. Tapi kalau kita pakai min tu min zaidah. Tu. Kalau pakai min zaidah ataupun min ibtidaiyatul ghayah dia panggil. Nah, jadi gimana? Hei orang mukmin, pejam oleh kamu akan mata kamu daripada melihat akan keseluruhan benda yang haram sejak daripada permulaan hingga kesudahan. Itu tak boleh langsung. Itu ni. Itu tak boleh langsung tengok. Sikit pun tak boleh tengok. Itu kalau kita pakai makna min zaidah ibtidaiyah ghayah dia panggil. Tak ada apa nak pakai mana pun, yang pentingnya Allah Taala perintah kita jangan tengok benda haram. Itu ya. Tu nak cerita sini. Jangan tengok benda haram. Kalau ada kitab tu boleh buat kurungnya. Ini hak firman Allah Taala. Ini nescaya memejam oleh mereka itu yang beriman akan segala mata mereka itu. Ini tafsiran ni. Tu tafsir ni tak ada dalam ayat ni. Tak ada dalam ayat Quran. Nescaya ni jawab bagi tu jawab bagi jika yang ditakdirkan. Kalau dia mukmin, gitu. Kalau dia benar-benar mukmin, bila mu pesan lagu ni, mu rayak lagu ni ke dia, nescaya memejam oleh mereka itu yang beriman akan segala mata mereka itu. Itu. Kalau dia benar-benar mukmin, mukmin yang sempurna imannya, pasti dia akan pejam mata tak tengok benda haram. Kalau tengok juga tu kafir terus lah, bukan kafir tu ni. Mana iman dia iman yang naqis, iman yang lemah. Tu percaya ke Tuhan tapi duk berani lagi buat dosa. Itu gitu. Percaya ke neraka dah tu ni. Neraka tu api tapi sedap tapi tu ada buah sedap tu ada, buah nafsu tu ada, buah ikut syahwat nafsu dia tu ada. Bukan kata kafir tu. Jangan kata kalau gitu, kalau dia tak pejam mata, dia tengok juga. Nabi disuruh pesan kepada orang mukmin, hei orang mukmin, pejam oleh kalian mata-mata kalian daripada melihat benda yang haram. Tiba-tiba tengok juga benda haram. Kafir tak beriman. Mukmin, tetapi mukmin yang naqis, mukmin yang asi, mukmin yang lemah, yang kurang, yang bermaksiat pada Allah Taala, tak sempurna. Tak sempurna iman dia. Tapi kalau dia mukmin yang sempurna, iman yang kamil, iman yang sempurna, nescaya memejam oleh mereka itu yang beriman akan segala mata mereka itu yang beriman. Pejam, tak tengok dah. Kenapa? Karena ayat ni titah daripada Tuhan suruh Nabi kata padahal boleh juga Tuhan kata sendiri direct ke kita. Tapi nak ayatnya kalau kita tu bahasa jenis hamlah, gedebe, samsing, Tuhan ayat ke Nabi suruh ayat ke kita. Maknanya Tuhan nak marah benar kalau kita ni tak ikut perintah dia ni. Itu. Tiba-tiba kita dah ikut juga, tengok juga benda haram. Maknanya kita samsing sangat dengan Tuhan. Itu maksud itu. Tapi kalau kita orang beriman sungguh ke Tuhan, percaya sungguh ke Tuhan, takutlah weh. Tak tengok dah hamba ni benda haram. Bapa? Tuhan pesan ke Nabi suruh ayat ke hamba, jangan tengok benda haram. Bapa Tuhan tak pesan direct ke hamba? Hei orang mukmin, jangan tengok benda haram. Selalu dah direct. Apa tak pesan gitu? Mana Tuhan nak murih benar, nak marah benar. Kalau aku ni lawa. Itu. Baik. Habis. Dan suruh olehmu hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mereka itu orang yang beriman dengan memelihara faraj mereka itu. Jadi ayat yang kita duk baca bulan lepas tu bukan satu surah saja, dua surah. Mana kullil mu'minin yaghuddu min absarihim, kullil mu'minin yahfazu furujahum. Itu. Itu makna gitulah kalau kira-kiranya.
Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, royak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang benar-benar mukmin beriman ke aku, yahfazu furujahum, dengan memelihara faraj, kemaluan mereka itu orang beriman. Tuhan suruh jaga mata penglihatan dulu sebelum disuruh jaga faraj kemaluan. Kenapa? Karena apabila mata kita tidak jaga, maka terjatuhlah dosa kemaluan. Nah, kok banyak jadi jatuh dosa kemaluan ni kenapa? Karena tidak jaga penglihatan mata. Nah, tengok-tengoknya. Nah, kalau tengok hak mula-mula tu itu dia panggil free, an-nazratul ula ilaika. Pandangan yang pertama tu free padamu. Tapi wan nazratus tsani alaika. Pandangan kamu kali kedua kepada benda haram tu ialah mudarat ke atas kamu. Nah, dah. Kita duduk jalan kok pasar raya ke kok ikutlah kok mana-mana nak pergi draw duit di bank ke. Selisih. Tengok comel nak tu ni. Orang tino. Nak seksi pula. Pak buka pintu tu pak tengok koretin tu. Sekali tengok, mula-mula bukan sengaja nak tengok. Bukan tujuan nak pergi di bank tu nak tengok koretin. No, tak ni. Tujuannya apa? Nak pergi draw duit di bank. Tapi buka-buka pintu pak tengok koretin nak seksi. Free. Free. Hak tu tak ada apa. Lah mari telitah. Comel juga tina ni. Lihat ni. Nak paling kali kedua tu. Hak tu an-nazratus tsani. Pandangan kali kedua. Hak tu dosa. Alaika, dosa. Hak tu hak wajib kita kena katut. Hak tadi tak apa nak buat mana mungkin sengaja. Bukan sengaja memang nawaitu nawaitu apa? Adkhulu fil bank lin nazrah ila auratil imraah. Bukan kerana tu mana ada niat gitu aku niat nak masuk bank nak tengok aurat orang tino itu ah. Ada. Nah, tujuannya nak pergi draw duit di bank, nak pergi supermarket ke, nak pergi tempat shopping ke, nak pergi beli belah, nak pergi beli barang, bukan nak pergi tengok orang tino, bukan nak pergi tengok benda haram. Tapi tertengok. Ter tu an-nazratul ula, tu free. Tak berdosa. Tapi bila dah nya mari selalu dalam hati tu tazyinus syaitan dia panggil. Lah yang mari. Syaitan kata tengok sekali lagi. Nah, sedap juga, comel juga tu. Jadi kalau orang mukmin awal-awal lagi tak pergi. Gitu lah. Awal-awal lagi tak tengok. Biar kata ter pun tutup. Tak sih. Pakak mana nak pergi beli mana nak pergi draw duit mana kalau gitu. Tunduk pandangan. Tu bukan jalan melenggok kita ni. Kan kita tadi jalan melenggok dah. Jalan melenggok. Lah mari tengok ada apa ter. Dia tak khabar tu syaitan duk mari tazim pula lah hati. Ter pun comel juga. Nah, aku teratur sekali lagi habis. Kalau sekali lagi tu berdosa dah. Berdosa dah. Nah, tu tengok. Jadi kalau orang betul-betul mukmin jangan kata ter. Nah, awal-awal lagi tak pergi. Atau kalau terpaksa darurat. Tak ada orang nak boleh beli lauk bagi kita, kena pergi juga pasar, kena pergi juga kedai, kena pergi juga urusan dunia, kena gitu keluar juga daripada rumah. Terpaksa tengok aku tengok muka gapo. Awal-awal lagi dia jaga pandangnya, tunduk pandangnya. Nah, tengok ke bawah semua. Jangan ke bawah sangat, tak nampak tia-tia gapo. Pitu-pitu lah tepuh pula ada ni. Itu jaga mana mengawal pandangnya dia. Takut ter tak ada. Padahal ter tu tak berdosa dah. Tapi kalau ter walaupun tak dikira dosa, tazin syaitan ada dalam hati tu. Jaga benar hak ter tu tak ada kali kedua. Biasanya bila ter yang mari pula. Duk mana tina tak dia comel. Tu tengok. Tak tengok kali lagi lah apa? Hati tu syaitan tazin lah hati. Bila tengok kan hak tu dosa dah, turut pergi lagi. Hak bawah naik dah lah. Tu daripada mata bukan jatuh ke hati dah. Jatuh ke konek dia terus lalu dah. Jatuh ke kemaluan dia terus dah. Gi dekat minta nombor handphone, janji nak jumpa warna-warna cucuk-cucuk.
Pak jatuh dah lah zina itu. Tu. Tu tengok. Nak jaga awal-awal lagi dia tu ni. Nak jaga awal-awal lagi mana? Jangan pergi. Kalau terpaksa pergi, mengawali pandangan mata kita. Nah, tengok benda-benda hak wajib kita kena tengok je, nak buka pintu ke gapo. Nah, nak ambil wore ke. Nah, nak cocok kak masuk dalam. Tu kena tengok jangan duk pejam mata sederik. Nah. Lepas tu hindari daripada walaupun tu tak berdosa kerana an-nazratul ula ilaika, tapi bila dah syaitan mudahlah tazyin dalam hati kita. Ya tu mari perhias dalam hati kita. Comel juga, seksi juga, kemah body dia. Comel boh, terah tengok sekali lagi. Ya mari ni perut kita ni. Nah, kalau kita boleh lawan tu, berdosa neraka. Alhamdulillah. Kalau mana siapa dia tahu, tak ada orang tahu pun. Keling sikit je. Ada sini. Ingat. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah Ta'ala Maha mengetahui yang khianat dengan mata-mata. Khianat ni tak serupa dengan tengok gini tu. Tengok gini bukan khianat tu, jahat gila-gila tu. Tengok kenyek mata tu. Hak tu bukan khianat, hak tu rapok perompok besar tu dak ni. Khianat ni dah keling hujung-hujung mata. Nah, tu keling. Ya. Keling. Orang lain tak tahu tu. Tak tahu. Tengok kau tuan dengan jubah, dengan janggut panjang, dengan serba besar baku, dengan sebeh atas tekaknya. Toke nak layan nafsu. Tapi Tuhan kata ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah Maha mengetahui mata-mata yang khianat. Khianat ni sengit lah sikit. Ada orang tahu. Itu mata. Kalau tengok tu bukan khianat, perompok besar tu. Nah, ni khianat. Lah sikit. Tengok sikit. Tengok gitu. Tu pun Tuhan tahu kalau manusia tak tahu. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang tersembunyi dalam dada kamu. Comel juga. Tu seksi juga. Nak kemah body dia. Nah, tu Tuhan tahu tu. Walaupun manusia tak tahu. Manusia tak tahu dengan kalau kita warak sangat kan, janggut panjang dengan serba besarnya, janggut lereknya dia ni. Tapi ingat, Tuhan Maha mengetahui mata siapa yang khianat. Tu. Kalau hok tengok lagu ni terus kau maksiat, hok tu bukan khianat dah, perompok terus. Dia ni, hok tu orang lain pun tahu. Jahat benar mata dia ni, tengok kau retin lagu tu. Dia tu. Kau tadi tak tengok hujung-hujung mata. Mari dalam perut dia. Hak tu pun Tuhan tahu. Habis. Nescaya kalau mempesan kepada orang mukmin supaya jaga farak kemaluan. Faras ni bukan hanya perempuan lah. Kita laki-laki pun asalnya farak. Kerana farak ni lubang. Tapi nak beza dengan perempuan, maka kita tu dipanggil zakar. Semua ada lubang belakang. Laki puas semua ada lubang. Dia panggil faraj. Lubang. Kemudiannya nak beza laki dengan perempuan, maka laki-laki dipanggil zakar. Nescaya kalau mempesan kepada orang mukmin supaya jaga kemaluan mereka, nescaya memelihara mereka itu orang beriman, orang mukmin, akan segala faraj mereka itu orang mukmin daripada barang yang haram dikerjakan dia barang. Itu. Artinya, orang mukmin ni sekali-kali kalau iman dia benar-benar sempurna, tidak akan mengerjakan perkara yang haram. Tapi kalau orang mukmin itu mengerjakan juga benda yang haram, bukan berarti dia tidak mukmin, terus kafir, tidak. Tapi keimanan dia tu lemah. Iman dia dhaif, iman dia naqis. Maka karena tu dia mukmin yang ansiyun, mukmin yang hijau maksiat. Maka jangan putus asa daripada rahmat Allah. Jangan pula kita buat semua, buat tobat, lepas tobat buat pula, lepas tu tobat pula, lepas tu buat pula, malah dah aku nak tobat, pakai buat selalulah seterik maksiat, neraka pun neraka gilah. Jangan. Jangan putus asa.
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Kata pula hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ke siapa? Kepada hamba-hamba Allah. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Nah, hamba-hamba mana? Alladzina asrafu ala anfusihim, yang melampau diri mereka, nah, dengan mengerjakan dosa maksiat deraka ke Tuhan. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah, jangan. Kita terjatuh maksiat, tobat, segera tobat. Buat pula, tobat pula. Buat pula, tobat. Sampai bila? Sampai ke mati. Karena Tuhan akan tanya kita, bukan kita akan tanya Tuhan dah. Begitu. Tuhan, bapa kakmu buat aku jatuh maksiat semua. Tak puas hati dengan aku ni, orang lain tak gini. Ya, ia tanya Tuhan pula dah. Kata ni. La tus'alu amma wa hum yus'alun. Mu tu tak boleh tanya Tuhan, Tuhan akan tanya mu. Nah, Tuhan akan tanya kita. Mu, hei Mamat, ketika mana mu aku jatuh ke dalam maksiat. Nah, mu buat apa mu sebagai hamba? Kita kata, hei, aku tobatlah Tuhan. Nah, 10 kali tobat, 1,000,000 kali, 1,000,000 kali tobat. Lepas tu aku tak putus rahmatmu. At-taibu minaz zambi kaman la zambalahu. Orang tobat daripada dosa seperti mereka yang tak ada dosa masuk syurga. Gitu. Nah, kalau jawab sebalik, Mamat, ketika kamu jatuh dalam maksiat, apa tugasmu sebagai hamba? Mula-mula tobat gua Tuhan, lepas tu 2-3 kali tak malah tobat dengan aku gitu gi ni aku. Kita hak nak neraka gitu. Jadi jangan kita tu menyalahkan Tuhan. Itu ni. Menyalah Tuhan buat apa? Mu kita hak malah buat kerja hamba. Hamba buat kerja hamba, kita sebagai hamba buat kerja hamba. Tobat kalau jatuh maksiat, syukur bila jatuh dalam ibadat, takwa bila diberi nikmat, sabar atau redha, atau lebih tinggi lagi taslim kalau kita diuji dengan bala, dengan cobaan yang menyusahkan, yang mendukacitakan, yang tidak menyenangkan. Itu tugas kita hamba. Bukan duk menyoal Tuhan, buat apalah Tuhan, buat apalah. Ya. Supaya kita kena takak ke boleh lah. Boleh tanya kita, kalau kita tanya boleh. Boleh. Soal siasat kita bukan kita soal siasat boleh pula dah. Mana encik takak saya ni? Nah, sila orang mu ni tadi ni. Mu kena takak ke boleh. Mu akan disoal, bukan mu soal boleh pula. Samalah. Tuhan akan tanya kita, bukan kita tanya Tuhan, buat apa Tuhan, kenapa Tuhan, kenapa. Tak usah tanya Tuhan. Tuhan buat kerja Tuhan, kita hamba buat kerja hamba. Gitu dah. Habis. Dan yang demikian itu. Ini terjemuh daripada zalika. Dan yang demikian itu, demikian mana? Demikian itu, demikian memelihara, menjaga pandangan mata dan menjaga kemaluan itu, azkalahum, lebih baik bagi mereka itu orang mukmin. Azka tu memanglah orang panggil isim tafdil, tapi bukan makna lebih baik. Dia panggil isim tafdil laisa min babih. Azka tu memang yang terlebih baik, tapi bukan maksud di sininya kita kena kalau gitu tak apa jugalah, kalau tak pejam mata, tak jaga kemaluan pun, sebab hak tu yang terlebih baik. Kita ambil hak baik sikit tak apa dah. Ni bukan makna gitu dah. Bukan isim tafdil dengan makna isim tafdil, tapi orang panggil isim tafdil laisa min babih, dia panggil isim tafdil tapi bukan daripada bab tafdil. Itu hak lebih baik. Kalau kurang pada tu sikit, baik juga. Bukan gitu. Itu yang terbaik. Lagu tu. Macam wallahu a'lam. Wallahu a'lam tu isim tafdil. Tapi bukan makna isim tafdil. Dia panggil isim tafdil laisa min babihi. Nah, Allah a'lam. Apa a'lam? Lebih mengetahui. Maknanya kita pun tahu juga. Tuhan lebih pada kita sikit gitu. Bukan. Jangan payah lagi tu. Wallahu a'lam dengan makna Allah yang maha amat mengetahui, kita tak tahu gapo sikit pun, melainkan apa yang diberitahu oleh Allah.
Itu maksud dia. Sebut tu a'lam isim tafdil tapi bukan makna isim tafdil. Nah, gitu dah. Sama ayat sini. Azka lahum, zalika azka lahum. Demikian itu yang terlebih baik. Oh, maknanya kalau tak pejam mata tengok benda haram, tak jaga kemaluan kita daripada benda haram, itu pun baik juga, gitu. Maknanya kalau pejam mata daripada benda haram, jaga faraj kita daripada benda haram, itu yang terlebih baik. Kalau tak jaga, baik juga, gitu lah. Bukan mana gitu. Ha, ni orang panggil isim tafdil laisa min babih. Ha, sebab tu Quran ni bukan boleh kita baca terjemah, lepas tu hangguk kepala rasa faham tak jangan. Kalau baca terjemah memang zalika azka lahum, demikian itu pejam mata dan jaga kemaluan, azka lahum, yang terlebih baik, terlebih suci bagi mereka itu orang mukmin. Oh, segera faham dalam kepala otak al-ma'nal mutabadaru minhu. Makna yang disegera faham dalam kepala otak kalau baca terjemah gitu tanpa tafsir ulama. Oh, kalau gitu tak pejam mata tengok benda haram, tak jaga kemaluan daripada benda haram, kita boleh berzina ke apa-apa. Tak apa, cuma hak tu je hak terlebih baik. Kalau hak ni baik juga sikit-sikit gitu ya, gitu lah. Jangan faham lagu tu. Nah, azka lahum ya tafdil tapi laisa min babit tafdil, bukan bab tafdil. Patut apa maksud? Zalika azka lahum, demikian itulah azka lahum, yang paling baik. Nah, yang terbaik, tak ada hak lain dah. Tu tak ada hak lain dah. Ghayah dia panggil. Itu hak terbaik. Tak ada lah hak lebih baik pada tu, tak ada. Maknanya kalau kita pilih selain daripada ni, tidak baik. Ini sahaja yang baik. Itu maksud gitu. Nak sebut gitu. Jangan wak mari faham orang panggil tafdil, jangan faham oh ini yang terbaik, maknanya ada lagi kalau bawah pada ni baik juga gitu. Dah. Hanya ini yang baik bagi mereka itu orang mukmin. Yang lain tak baik. Kalau tak pejam mata tengok benda haram, tak baik. Tak jaga kemaluan daripada benda haram, tak baik. Tu walaupun kita kata pandangan pertama tu tidak berdosa, an-nazratul ula ilaika, tetapi tetap tidak baik. Kenapa? Nih, bila pandangan mata jatuh ke hati, tazyinus syaitan dalam hati, menyegerakan kita memandang kepada benda yang haram kali kedua. Itu. Maka sebab itulah ghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, inilah satu-satunya yang baik, tidak ada yang lain. Gitu maksud kita dah. Bukan yang terbaik ini. Nah, patut ada lagi tidak apa yang kurang, yang kurang daripada terbaik, yang baik. Yang baik sikit. Ini sahaja yang baik. Itu maksud gitu. Zalika azka lahum. Tengok. Dan yang demikian itu lebih baik bagi mereka itu, yakni yang demikian itu satu-satunya yang baik untuk mereka itu orang mukmin. Maksud gitu. Bukan yang terlebih baik, yang lebih baik. Maknanya oh kalau gitu pilih hak yang kedua, boleh lagi lah. Tak pejam mata tengok benda haram. Nah, tak jaga kemaluan daripada benda haram, boleh berzina lah, maknanya begitu. Dah. Tidak ada jalan yang baik melainkan pejam mata, jaga kemaluan daripada benda haram. Barulah kita tu termasuk orang yang menjaga keturunan. Nah, hifzun nasl dia panggil. Menjaga keturunan. Bunyi azan kita azan dulu dah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
La haula. La haula. Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah ati sayyidana maulana Muhammadin wasalatul fadilah wasyarafa wa darajatal 'aliyah rafi'a ba'athu maqaman mahmudan innaka la takhlif. Baik. Kemudian Allah Ta'ala kata, innallaha khabirum bima yasna'un. Bahawasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui akan batin yang mengerjakan mereka itu. Orang mukmin akan batin semacam dengan zahirnya. Tu tengok. Ini Allah Ta'ala, orang panggil wak mari, innallaha khabirum bima yasna'un, dia panggil takhwif, untuk menakutkan. Setelah mana Allah Ta'ala suruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pesan pada kita orang mukmin dengan dua perintah yang besar, iaitu pejam mata jangan tengok benda haram dan jaga kemaluan jangan buat benda haram. Lalu Allah Ta'ala kata tidak ada pilihan lain, itu satu-satunya pilihan yang baik untuk kita orang mukmin. Lalu Allah Ta'ala ancam pula. Ini ancaman daripada Allah, litakhwif, untuk menakutkan kita. Tuhan kata kan, innallaha khabirum bima yasna'un. Sesungguhnya Allah Ta'ala khabirun. Khabir ini dalam Quran disebut 40 tepat. Lebih kurang 40 tepat dalam Quran. Khabir. Apa khabir? Yani ilmun bidaqa'iqil umuril batin kazawahiriha, gitu. Pengetahuan Allah dengan segala perkara-perkara yang tersembunyi batin itu seperti sebiji zahirnya. Itu. Tu khabir. Allah Ta'ala yang maha amat mengetahui. Ilmun bidaqaiki umuril batin. Ilmun bidaqa'iqil umuril batin kazawahiriha. Pengetahuan Allah tentang sehalu-halu hijaan yang batin yang tak nampak. Macam kita hak zahir ni hak zahir. Nampak pakai serban, hak berjanggut lah berjanggut, hak berjubah lah berjubah. Ni zahir. Hak dalam ni ada nampak tak? Nampak dah hati hamba ni lagu mana? Cemar, kau cuci, kau ikhlas, kau ada gharak tujuan lain, kau main mengajar ni. Tak nampak. Tak nampak tuan-tuan, tak nampak. Hanya hamba tak tahu dalam hati hamba. Hati tuan-tuan, hamba tak tahu. Tak boleh hamba nak hukum. Mari sejid dah ikhlas. Tak boleh. Siapa hamba nak hukum gitu? Hamba nampak dah hati. Tak nampak. Nampak zahir. Nahnu nahsabu bizzawahir. Kita hukum hak zahir orang. Pakai piyah berjanggut, pakai jubah agak, jogoh lah, ada apa lah, ada tu ni. Tu kita. Patuh hak batin, wallahu yatawallas sarair. Allah yang mengetahui isi rahsia-rahsia hati manusia. Kita tak tahu. Ada tu ni. Jadi Allah Ta'ala setelah mana Allah Ta'ala perintah Nabi suruh ayat kepada kita khijai hak besar dua perkara. Kemudian Tuhan kata ni satu-satunya khijai yang baik untuk orang mukmin. Lalu Tuhan menakutkan kita. Innallaha khabirum bima yasna'un. Sesungguhnya Allah khabirun. Itu sirah mubalaghah dia bang. Sirah mubalaghah ni kena terjemah yang maha amat. Itu. Yang sangat-sangat. Itu. Apa khabir? Yang maha amat sangat-sangat apa? Ilmun bidaqa'iqi umuril batin kazawahiriha. Mengetahui segala yang halu-halu hijaan yang batin seperti zahir.
Kalau kita boleh berlakon depan orang dengan serban, dengan berjanggut, dengan bercelok, dengan wasbah, dengan jubah, kita tak nak berlakon dengan Allah Ta'ala batin kita bagaimana. Nah, kita dalam penyaksian Allah zahiran wa batinan. Tu walau orang kata kita baik, kita berjuruh, kita soleh, kita alim, kita kaki masjid, kita pok lebay, orang hok kata. Tapi Allah mengetahui batin hati kita tu, apakah cocok dengan zahir kita. Sebab tu orang yang boleh bangkit akhirat esok duduk di bawah bendera siddiqi, orang yang istiwa uz-zahir wal batin, sama zahir dengan batin dia. Kalau zahirnya bersih, baik, juruh, batinnya baik, bersih, juruh, orang ni duduk di bawah bendera siddiqin. Apa? Istiwa uz-zahir wal batin, sama zahir dengan batin. Tapi kalau zahir saja baik, nah, berjuruh, nah, batin dia tu jahat, nah, hitam lega, pekak likat, tak cuba untuk bersih, maka dia tidak bangkit di bawah bendera siddiqi. Nah, kenapa? Karena zahir dengan batin dia tak sama. Dia boleh tipu manusia dengan serbannya, dengan janggutnya, dengan songkoknya, dengan kopiahnya. Nah, dengan perkataan yang baik-baik keluar daripada lidah dia, berlemah lembutnya percakapannya. Tetapi dengan Allah Ta'ala yang tak boleh tipu. Innallaha khabirum bima yasna'un. Sesungguhnya Allah Maha amat mengetahui segala hija batin-batin kita yang halu-halu seperti zahir. Maknanya apa seperti zahir? Mudah bagi Allah Ta'ala. Kita nak tengok zahir orang mudah tak? Mudah. Tapi nak tengok batin orang sangat susah, bahkan boleh dikatakan mustahil pada adat kita nak tahu batin hati orang. Tapi bagi Allah, pengetahuan tentang batin hati kita yang halu-halu itu mudah seperti mengetahui tentang zahir kita. Tak ada beza. Itu tak ada beza. Habis. Artinya di sini mendatangkan ketakutan dalam hati kita bagi orang yang faham Allah. Tak boleh tipu tu hai. Tak boleh belagak warak, pulang serban besar, janggut mata duk liar tengok koretin. Tak boleh. Apa? Innallaha khabirum bima yasna'un. Bahawasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui akan batin yang mengerjakan oleh mereka itu orang mukmin, akan dia batin semacam dengan zahirnya. Itu. Bila Allah Ta'ala tahu, maka membalas ia Allah akan mereka itu orang mukmin atasnya, yakni kerana kerjaan yang batin. Kita ingat ke hak zahir saja Tuhan balas. Zina, minum arak, judi, dak. Hak batin pun ada dosa batin. Ada dosa batin. Hak ni hak lebih bahaya sebab tak nampak di mata kepala. Inilah tujuan ilmu tasawufnya, ialah untuk menyedarkan kita bahawasanya hati kita tu boleh berdosa juga dengan Allah Ta'ala. Kalau kita tak tahu bahawasanya dosa-dosa yang melibatkan tentang hati kita, daripada riya, ujub, sum'ah, takabbur, hubbul jah, hubbur riyasah, hubbul mal, hubbud dunya. Itu habis. Tu. Jadi jangan ingat ke hak zahir saja je. Tuhan balas. Dak, hak batin hati kita pun Tuhan balas. Kerana Tuhan Maha mengetahui yang halu-halu kerjaan batin hati kita semacam dengan zahirnya. Itu. Habis. Kemudian habislah ayatnya, kata Syekh Qadir Mandili, ada pada ayat ini mengajar kelakuan yang baik dan memberitahu dan menakutkan. Satu ayat kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azkalahum innallaha khabirum bima yasna'un. Ada 3 perkara besar. Pertamanya khabar, yang keduanya litakdib,
Apa? Mengajar adab, mengajar kelakuan yang baik. Yang ketiganya ialah litakhwif. Mana mengajar kelakuan yang baik? Zalika azka lahum. Itu. Tuhan kata itu demikian itu sahajalah yang baik untuk orang mukmin. Kalau orang mukmin itu nak jadi baik, kena pejam mata tengok benda haram, kena jaga kemaluan, jangan buat perkara yang haram. Satu, mengajar kelakuan yang baik. Litakdid dia panggil. Zalika azka lahum. Dan memberitahu. Tu memberitahu mana? Tu kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Itu lita'lim, mengajar. Tadi litakdi, mengajar adab. Lita'lim, memberitahu, ini mengajarkan ilmu. 2. Kemudian dan menakutkan. 3. Litakhwif, menakutkan. Mana ayat yang menakutkan? Innallaha khabirum bima yasna'un. Ayat ni menakut ni. Tapi oleh kerana kita baca dengan tak faham, tak ada berasa gapo satu lah perut kita dah ni. Innallaha khabirum bima yasna'un, gitu ya. Tak ada berasa hati kita takut gapo. Sebab apa? Sebab kita tak faham. Kalau kita faham, bila baca Quran, innallaha khabirum bima yasna'un, mari dalam hati kita takut. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi siapa yang takut dengan maqam Tuhannya, iaitu khauf yang meliputi haibah di batin hati dia, 2 syurga. Mana? 2 syurga. Jannatan, jannatul ajilah, syurga yang disegerakan di dunia. Jannatul ajilah, syurga nanti di hari akhirat. Mana syurga disegerakan di dunia? Di dunia ni dia dapat lazat musyahadah af'al Allah, perbuatan Allah. Paling tidak pun lazat dia muraqabah dengan Allah. Mana? Dia merasakan diri dia sentiasa di dalam penyaksian Allah. Maka senantiasa dia mengawali diri dia daripada mengerjakan perkara yang ditegah oleh Allah Ta'ala. Zahiran wa batinah. Ini. Tu. Tapi bagi orang yang tak takut ke Tuhan, baca ayat gapo pun tak ada rasa gapo dia. Innallaha khabirum bima yasna'un. Alright saja ada tu ni. Biar dia nak tahu kita. Jangan. Kita kena takut bila bunyi sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan sehalu-halu pekerjaan batin kamu seperti zahir yang kamu kerjakan. Artinya kalau kita buat di dalam batin hati kita perkara yang tidak baik, akhirat esok Tuhan balas tidak baik. Seperti zahir kita mengerjakan yang tidak baik. Habis. Kemudian nanti kita sambung pula, maka ada pun mengajar adab, maka firman Allah Ta'ala, wallahu a'lam. Kita berhenti situ dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin semua, untuk pengetahuan para hadirin semua tentang